Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Nursina atau Cikgu Shima dalam channel Bahasa Melayu. Hari ini saya berkongsi tajuk berkongsi teks rujukan Bahasa Melayu semester 2 yang digunakan oleh pelajar. Jadi saya percaya pelajar yang Bahasa Melayu STPM semester 2 seharusnya ada memiliki buku ini ya, buku pemantapan pemahaman tata bahasa Melayu yang harganya RM35, kemudian praktis topikal tata bahasa Melayu harganya RM15, dan satu lagi kertas model bahasa Melayu berharga RM14. Buku ini tidak dijual di pasaran ya. Tetapi buku ini sangat membantu pada pelajar yang mengambil bahasa Melayu STPM. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Bahasa Melayu. Okay, tips menguasai tata bahasa asas Bahasa Melayu 910-2 STPM maklumlah. Minggu hadapan ni ialah minggu pelajar semester 2 mengambil peperiksaan. Jadi, untuk menguasai raja hierarki, untuk menguasai tata bahasa asas ni, pelajar perlu menguasai raja hierarki tata bahasa. Kita tengok sini. Yang di bawah ni dipanggil morfem. Selepas morfem ialah kata, ini bidang morfologi. Rasa, klausa dan ayat merupakan bidang sintaksis. Mesti kuasai hierarki tata bahasa. Mesti ingat. Berikut ialah rumusan hierarki tata tingkat atau hierarki tata bahasa. Hierarki tata tingkat atau tata bahasa ini telah dihasilkan oleh Cikgu Husain, salah seorang guru akademik Bahasa Melayu unit Bahasa Melayu Polis Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Masih lagi tentang hierarki tata tingkat tata bahasa ini. Kalau kita lihat di sini, hierarki tata tingkat atau tata tingkat tata bahasa ini dimulakan dengan morfem, sama macam yang tadi berwarna, tetapi ini tidak berwarna. Sudah ada perincian. Itu morfem di bawah, diikuti kata, okay. Lepas itu frasa, klausa, dan nanti slide seterusnya cikgu akan terangkan daripada bidang morfologi dahulu, yaitu morfem diikuti kata. Okay. Saya mulakan bidang morfologi, yaitu yang bawah sekali dalam tata tingkat. Yang paling bawah sekali ialah morfem. Morfem terbahagi kepada dua. Di sebelah kiri ialah morfem bebas bertaraf kata. Morfem bebas boleh berdiri sendiri, sebagai contoh jalan, kaki. Manakala morfem sebelah kanan ialah morfem terikat. Morfem terikat terbahagi kepada morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi, dan morfem terikat tulis. Contoh morfem terikat satuan, morfem yang ada satu sama ada morfem itu berada pada awalan, ataupun sisipan, dan juga morfem terikat satuan akhiran asal satu. Contohnya berlari, gerigi, larian, semua menggunakan morfem terikat satuan. Seterusnya ialah morfem terikat terbahagi. Morfem terikat terbahagi ini ada 3. Seterusnya akhir sekali ialah morfem terikat kompleks. Masih lagi kata
kata terbahagi kepada dua, yaitu golongan kata. Kata rumus yang digunakan oleh pelajar ialah tang, yaitu ataupun kan. Ya. T ialah kata tugas, golongan kata tugas. E ialah golongan kata adjektif. N ialah golongan kata nama. Manakala K ialah golongan kata kerja. Okey, kalau bentuk kata rumus digunakan ialah singkatan TTNG, iaitu T ialah kata tunggal, bentuk kata-kata tunggal. T yang satu tu ialah bentuk kata-kata terbutan. M ialah bentuk kata-kata majmuk. G ialah bentuk kata-kata ganda. Pelajar kadang-kadang keliru nih golongan kata dengan bentuk kata. Jadi dengan menggunakan rumus tang dan TTNG diharap dapat membantu pelajar membezakan golongan kata dan bentuk kata. Oke, untuk frasa, cikgu mulakan yang sebelah kiri, iaitu jenis-jenis frasa. Sebelum tu, pelajar kena ingat, frasa ni ialah satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas. Kalau satu perkataan, kita pelajar akan sebut kata nama, kan? Tapi kalau untuk frasa, kata nama tadi itu boleh bertambah menjadi 2 atau 3. Contoh, frasa nama pertama ialah frasa yang pertama ialah frasa nama. Contoh frasa nama, ibu saya. Ibu saya itu frasa nama. Asalnya ialah ibu kata nama ataupun saya kata nama. Seterusnya ialah frasa kerja. Frasa kerja contohnya ialah mencuci kain. Kalau asalnya ialah, kalau kata kerja mencuci. Seterusnya ialah frasa adjektif. Contoh frasa adjektif, sangat cantik, berlari laju. Asalnya frasa adjektif daripada kata adjektif, cantik ataupun laju. Seterusnya ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama contohnya di dalam, pada, daripada, oleh. Tapi itu ialah kata sendi nama. Kalau frasa sendi nama contohnya ialah di dalam. Contoh lain lagi ialah daripada saya. Seterusnya ialah frasa keterangan. Frasa keterangan pada hujung minggu. Banyak lagi lah contohnya tu. Seterusnya binaan frasa. Untuk binaan frasa, frasa nama ni kalau kita belajar, kalau pelajar belajar memang tahu sudah bahawa binaan frasa nama terlalu banyak. Contohnya kalau frasa nama, pelajar perlu ingat inti campur inti atau inti campur penerang. Kalau frasa kerja, kena ingat penggunaan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Jadi kalau frasa kerja tukarlah frasa kerja aktif transitif, frasa kerja aktif tak transitif. Ya. Diikuti frasa adjektif. Intinya binaan frasa adjektif intinya tu ialah kata adjektif campur kata adjektif atau kata adjektif campur kata nama. Kalau frasa sendi nama, frasa campur frasa nama campur kata arah, atau frasa nama campur frasa keterangan, atau campur frasa kata arah campur frasa nama campur frasa keterangan. Kalau frasa keterangan bermula dengan kata sendi nama daripada, diikuti frasa nama atau frasa adjektif, frasa sendi nama ataupun frasa adverb. Keterangan dah tu.
Oke. Klausa. Klausa terbahagi kepada dua. Sebelah kiri itu ialah klausa bebas. Klausa bebas ni senang saja. Klausa bebas boleh berdiri sendiri. Dan subjek untuk binaan klausa bebas ni mesti biasanya ada subjek dan predikat. Ini bermaksud ayatnya klausa yang terbina ini ada satu klausa sahaja, tidak kata hubung lah. Okay. Berbeza dengan klausa tak bebas. Klausa tak bebas merupakan klausa yang tidak boleh berdiri sendiri. Klausa tak bebas ni biasanya klausa yang tidak boleh berdiri sendiri, dan klausa ini ditandai oleh adanya kata hubung pancangan. Klausa tak bebas tidak boleh berdiri sendiri walaupun mempunyai subjek dan predikat. Posisi klausa dalam ayat. Posisi klausa dalam ayat satu, posisi ini sama juga lah dengan fungsinya, yaitu sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai pelengkap, sebagai penerang, sebagai penerang sebagai keterangan adverba. Tambah satu lagi, nombor 6 di sana ialah sebagai penerang. Penerang dengan keterangan tu berbeza. Nombor 6 tambah lagi satu, itu sebagai penerang. Akhir sekali ialah ayat. Ayat ialah berada dalam hierarki tata tingkat tata bahasa yang paling tinggi. Antara istilah dalam ayat yang perlu hafal diingat oleh pelajar ialah satu, golongan ayat. Golongan ayat terbagi kepada dua, ayat besar, ayat kecil. Untuk golongan ayat ni ada dia punya formula menghafalnya ni. Ya, ada macam-macam cara. Golongan ayat kita boleh kasi singkat jadi go adat. Go adat. Go adat tu maksudnya golongan ayat dan besar ter. Seterusnya bentuk ayat tambah lagi kepada itu bentuk ayat majmuk. Ini pun ada dia punya kita macam buat akronim. Benatuma. Benatuma yaitu bentuk ayat tunggal dan majmuk. Seterusnya untuk susunan ayat. Susunan ayat ni sebenarnya ada dua sahaja, yaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang tu barulah pecah lagi. Depanan sebahagian predikat dan sebagainya lah, ada lagi istilah-istilahnya. Seterusnya ragam ayat. Ragam ayat ni dibagi kepada dua. Ragam ayat aktif, ragam ayat pasif. Ini senang ingat. Sebab ragam kita tahu ada kaitannya dengan sikap. Jadi ingat sajalah ragam perangai seseorang yang aktif, perangai seseorang yang pasif. Terusnya ialah jenis ayat.
Jenis ayat terbagi ke 4. 1 ayat penyata, 2 ayat tanya, 3 ayat perintah, 4 ayat seruan. Kalau mau buat singkatan, kita boleh buat STPP. S seruan, T tanya, P penyata, P perintah. STPP. Akhir sekali nanti pelajar akan belajar tentang ayat ini, yaitu proses penerbitan ayat 3P. Proses penerbitan ayat kita letak 3P, yaitu proses penerbitan ayat pertama peluasan, kedua penggunduran, yang ketiga proses penyusunan singkat ayat. Oke, kita tengok pula yang ni. Terima kasih. Sebenarnya